Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nurika syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Baca kitab Muniyatul Musalli, muka surat 21. Muniyatul Musalli, muka surat 21, baris yang di tengah-tengah. Baris yang di tengah-tengah. Lebih kurang baris yang ke-15 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tarakal jum'ati salasan min ghairi uzrin faqad nabazal islam wara'a zahrih. Artinya, barang siapa meninggalkan sembahyang berjamaah, sembahyang Jumaat, dia tinggalkan solat jamaah, solat Jumaat 3 kali dia tinggal itu pula daripada ketiadaan uzur, tanpa dengan uzur syarak, maka senya telah melontarkan Islam, yakni telah melontarkan ia barang siapa yang meninggalkan sembahyang Jumaat 3 kali tanpa uzur, dia telah melontarkan, dia telah memekong, dia telah mencampakkan Islam hak ada pada diri dia tu di belakangnya. Dia ambil Islam seolah-olahnya letak ke belakang, campak ke belakang, membelakangkan, maknanya buang ke belakang Islam yang ada pada diri dia. Ini adalah kesinambungan daripada beberapa ancaman-ancaman yang mana sebagai menakutkan bagi mereka yang meninggalkan solat Jumaat, yang mana solat Jumaat ini merupakan salah satu daripada kefarduan, yang mana solat jamaah padanya, solat secara berjamaah padanya pada solat Jumaat itu adalah merupakan satu kewajipan yang disebutkan dengan fardu ain hukumnya. Tak dapat tidak
berjamaah, sembahyang berjamaah pada solat Jumaat ini hendaklah dilakukan. Solat Jumaat mesti dilakukan secara berjamaah. Maka mereka yang meninggalkan solat Jumaat ini telah diberikan beberapa ancaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pertemuan kita yang lalu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha juma'in min ghairi uzrin, taba'allahu ala qalbih." Sesiapa yang meninggalkan solat solat Jumaat, jadi tersasu. Siapa yang meninggalkan solat Jumaat, dia tinggal 3 kali berturut-turut. Dia tinggal solat Jumaat ni 3 kali. Jadi tinggal solat Jumaat 3 kali, tinggal secara tanpa ada uzur syarak, maka orang ini akan ditutup, akan dimeterikan, di welding kalau kita. Kalau nisbah maknanya tak boleh dah nak bergoyang, welding tu tutup hati kita ni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan nasihat-nasihat yang diberikan, pengajaran-pengajaran yang diberikan, walau dia dengar, tapi dengarnya tidak memberi kesan kepada hati mereka. Kerana apa? Kerana hati telah dimeterikan, telah ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya, ancaman yang berat kepada mereka yang meninggalkan solat Jumaat. Itu di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam ini hadis yang kedua, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud barang siapa yang meninggalkan sembahyang Jumaat, dia tinggal solat Jumaat, tinggal tu juga dengan sebanyak 3 kali. Jadi 3 kali ni bukan dengan makna kalau sekali tidak termasuk dalam ancaman oleh agama kita, oleh syarak kita. Bukan. Walau sekali meninggalkan Jumaat, maka ianya merupakan salah satu daripada dosa yang termasuk daripada bagai dosa besar. Tinggal sekali itu dosa besar. Wajib bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terampun dengan hanya beristighfar. Tidak akan terampun dengan hanya kita mengambil wuduk, dengan hanya datang ke majlis ilmu. Yang mana ampunan dosa-dosa tersebut daripada fadilah datang ke majlis ilmu, berada dalam majlis ilmu, berwudu, beristighfar, itu adalah daripada bagaian dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tidak terampun, melainkan dengan bertaubah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi ianya berkait dengan sembahyang, dengan solat, maka ianya berhajat kepada mengqadha sembahyang yang kita meninggalkannya. Maka orang yang meninggalkan solat Jumaat, dosanya adalah daripada bagai dosa besar. Wajib bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mengqadha akan solat yang telah ditinggalkan. Jadi sembahyang Jumaat tinggal sekali, dosa besar. Kalau tinggal 3 kali solat Jumaat ni, maka hak ni kalau dia tinggal tanpa uzur syarak, tanpa mempunyai uzur syarak, maka mereka ini Allah Ta'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia telah meletakkan Islam di belakangnya. Yang pertama, hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan kita yang lalu, orang yang meninggalkan 3 kali Jumaat,
akan ditutup hati oleh Allah. Hadis yang kedua pada malam ini, orang ini yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali tanpa uzur agama, uzur syarak, mereka ini telah melontarkan, telah mencampakkan, telah meletakkan Islam di belakangnya. Na'udzubillah. Ini tanpa ada uzur. Antara uzur-uzur di dalam maknanya Jumaat ini dia sama seperti keuzuran di dalam bab solat berjamaah. Ada banyak, ada belah-belah, berbelas-belas keuzuran di dalam kewajipan solat Jumaat ini. Sama seperti keuzuran di bab sembahyang berjamaah. Ada berbelas-belas. Bermakna kalau ada salah satu daripada sebab-sebab keuzuran tersebut, maka ianya tidak menyebabkan seseorang itu meninggalkan akan berdosa. Kerana ianya diuzurkan, dimaafkan oleh agama. Antaranya daripada kerana hujan yang lebat. Hujan lebat. Lebatnya hujan ni sekira-kira kalau kita berjalan menuju ke masjid, basah kain pelekap kita, basah seluar kita, basah kain kita sebab hujannya tempiahnya kuat, lebat dengan anginnya. Ni kalau pakai payung ni, kain kita basah lagi. Ini hujan yang lebat menyebabkan seseorang itu uzur daripada solat berjamaah. Demikian juga uzur daripada solat Jumaat. Hukum solat jamaah sebagaimana kita maklum fardu kifayah, ataupun di atas pandangan yang kedua, pandangan yang muktamad, sunat muakkadah. Tidak hadir solat ke surau, ke masjid, ataupun tidak hadir berjamaah, maka demikian adalah hukumnya di atas pandangan sunat muakkad, ianya adalah makruh. Maka di antara sebab hujan yang terlalu lebat yang menyebabkan kain kita itu basah kerana hujan tersebut, maka pada ketika itu kita dimaafkan untuk tidak hadir berjamaah. Maka kalau tak hadir kira-kiranya tanpa uzur agama, makruh. Maka pada ketika itu tidak makruh lagi. Kalau solat Jumaat hukumnya fardu ain, maka pada ketika itu tidak berdosa lagi. Kerana apa? Hujan yang terlalu lebat. Tapi kalau gi, pahala besar. Gi juga, temba juga, bersungguh juga gi. Hujan lebat lah. Hak tu pahala besar di sisi Allah. Cuma nak cerita di sini, tidak hadir ketika itu uzur syarak. Hujan mana? Hujan lebat. Lebat mana? Sekira-kira kalaulah berjalan, air akan membasahi kain-kain kita. Tu. Kalau hujan renyai-renyai, rintik-rintik, hujan hari ni tak payah pergi Jumaat. Tak boleh, haram, berdosa besar. Kata hujan yang menguzurkan Jumaat ni, hujan yang lebat, kain akan jadi basah dengan sebab hujan tadi. Ada uzurkah? Gi juga ketika itu, pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antaranya. Di antara yang lain, di antara keuzurannya adalah daripada kerana panah yang terlalu sangat. Panah ni kalau berjalan ke masjid, contohnya untuk hadir Jumaat, pening kepala ni panah ni. Panah. Pening kepala, pening kepala. Ngak kepala. Uzur Jumaat. Panah yang demikian.
Antara lain lagi iaitulah daripada kerana kita sakit. Sakit ataupun masyaqqah. Ada masyaqqah, ada kesakitan, yang mana kesakitan ini akan menghilangkan kekhusyukan, akan menghilangkan sempurnanya khusyuk kita. Oh sakit, ngak sakit. Kalau pening sikit-sikit atau bukan. Ha ni kalau kata sakit pening kepala, pening kepala hak benuk denyuk. Ngak rasa kepala kita. Kalau solat ni pun pening. Tak boleh. Kadang rasa nak muntah dan lain-lain daripada ni uzur Jumaat. Itu di antara beberapa daripada keuzuran untuk hadir solat Jumaat. Itu beberapa. Dia ada banyak. Ada belah-belah, 7 belah, 9 belah. Kalau dalam kitab pedoman sembahyang berjamaah sebut 9 belah. Yang tu kita akan belajar lain kali insya-Allah. Kita kena lihat di kitab-kitab yang lain lagi tu. Baik. Itu di antara sahaja. Jadi kalau sebab ada uzur syara, maka tak apa. Tak apa. Tapi hak ni tanpa ada uzur syara, maka orang ini akan dimeterikan oleh Allah akan hatinya, akan ditutup oleh Allah akan hatinya. Demikian juga orang ini telah melontarkan agama Islamnya di belakang. Dia letak agama Islam, dia letak belakang, seolah-olah begitu. Tu ancaman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ketahui olehmu, habis berkaitan dengan ancaman orang yang meninggalkan solat Jumaat. Ini nak menceritakan kepada kita pula kelebihan hari Jumaat. Ketahui olehmu bahawasanya adalah hari Jumaat itu hari yang sangat mulia pada Allah Ta'ala, yakni di sisi Allah. Hari Jumaat ni hari yang paling mulia sekali di sisi Allah. Hari Jumaat lah. Kerana apa? Hari Jumaat ni hari yang mulia di sisi Allah. Kerana ia hari Jumaat ni penghulu bagi segala hari padanya, pada hari. Penghulu bagi segala hari. Qomas. Hari Jumaat ni mulia kerana dia adalah hari sebagai hari penghulu. Penghulu maknanya iaitulah ketua bagi segala hari, bos bagi segala hari. Dalam banyak-banyak hari, dari itulah 7 hari dalam seminggu, hari Jumaat merupakan hari perayaan bagi umat Islam di dalam mingguan. Mingguan raya bagi umat Islam adalah pada hari Jumaat. Dan hari Jumaat merupakan ketua bagi segala hari-hari yang lain. Maknanya ketua bagi segala hari. Hari Ahad, hari Isnin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, hari Sabtu. Maka hari Jumaat lah ketua bagi sekalian hari-hari tersebut. Maka hari Jumaat adalah hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padanya pada hari Jumaat, kemuliaan hari Jumaat, padanya pada hari Jumaat dijadikan Adam, yakni Nabi Adam alaihi salam. Hari Jumaat adalah hari yang dijadikan, yang diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Dan padanya pada hari Jumaat berdiri, yakni berlakunya hari kiamat. Akan berlaku hari kiamat, iaitulah pada hari Jumaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidul ayyami yaumul jumu'ah. Bermula
penghulu bagi segala hari, sayyid, ketua bagi segala hari adalah hari Jumaat. Wa a'zamuha indahu, dan semulia-mulia hari Jumaat itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi Allah, hari Jumaat adalah hari yang paling mulia. Fihi adama ilal ardi, adalah pada hari Jumaat itu wa a'zamuha indah, hari Jumaat itu ialah hari yang semulia-mulia. Wa a'zamu indallah min yaumil fitri wa yaumil adha, hari Jumaat ni adalah di sisi Allah Ta'ala, ianya lebih mulia daripada hari raya fitri dan juga hari raya Aidil Adha, hari raya kurban. Dua hari raya, antara yang dimuliakan oleh Allah adalah dua hari raya. Maka hari Jumaat terlebih mulia daripada dua hari raya tersebut. Ini hari Jumaat sungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khas kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari Jumaat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu fihi Adam, pada hari tersebut adalah hari di mana diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam dijadikan oleh Allah Ta'ala bila? Pada hari Jumaat. Wa ahbitallah fihi Adam ilal ardi, dan hari Jumaat itu juga adalah hari di mana Nabi Adam alaihi salam turun pada bumi. Hari Nabi Adam daripada syurga turun ke bumi juga hari Jumaat. Wa fihi tawaffallahu Adam, dan pada hari Jumaat itu juga adalah hari di mana Allah Ta'ala mematikan Nabi Adam alaihi salam. Hari Nabi Adam mati, meninggal adalah pada hari Jumaat. Dijadikan Nabi Adam alaihi salam juga pada hari Jumaat. Maknanya hari Jumaat ni mudahlah kalau nak periksa apakah, bilakah matinya, wafatnya Nabi Adam AS, hari Jumaat. Bilakah dijadikan Nabi Adam AS, hari Jumaat. Bilakah diturunkan Nabi Adam AS, pada hari Jumaat, turun ke bumi, hari Jumaat. Maka hari Jumaat ni hari dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi sa'atun la yas'alu al-'abdu fiha syai'an illa atahu Allahu iyyahu ma lam yas'al haraman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya pada hari Jumaat adalah suatu saat yang ada padanya yang mana tidak akan memohonlah oleh seseorang hamba pada hari pada hari Jumaat itu akan sesuatu, melainkan Allah Ta'ala Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya. Allah Ta'ala akan memakbulkannya, selagi mana permohonan itu adalah bukan daripada permohonan yang diharamkan dalam agama. Hari Jumaat hari dimustajabkan doa. Kerana itu kita hendaklah memperbanyakkan berdoa pada hari tersebut. Kerana hari Jumaat Nabi SAW bersabda, tidak akan bermohon, berdoa, meminta kepada Allah daripada kalangan seorang hamba akan sesuatu, melainkan Allah akan memberikan, kecuali benda tu benda yang diharamkan di dalam agama. Dan pada hari Jumaat itulah wa fihi taqumus sa'atu ma min malakin muqarrabin. Pada hari Jumaat itulah akan berlakunya kiamat, dan tidaklah malaikat, ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa hunna yushfiqna min yaumil jumu'ah. Tidaklah para malaikat,
tidaklah apa yang ada pada langit, pada bumi, angin, bukit, laut, kesemuanya melainkan perkara-perkara tersebut kesekaliannya takut pada hari Jumaat, kecuali manusia. Manusia je hak tak takut. Benda-benda lain bila dengar hari Jumaat ni gerung. Manusia tak gerung. Bahkan melakukan maksiat pada hari Jumaat. Dalil program-program sekolah. Hari Jumaat ni lah nyo nak buat karaoke, menyanyi, menepik, berteriak. Hak budak cara budak. Hari Jumaat semulia-mulia hari. Ini hak saya sendiri rasa sedih sekali. Sedih. Saya cikgu. Ni cikgu ni. Dan berlaku pada hari Jumaat. Contoh hari Jumaat ni biasalah hari terakhir daripada hari persekolahan. Maka adalah hari tersebut maknanya sambut sesuatu hari, sesuatu simbol-simbol dalam negara kita. Contohnya ikutlah nak buat apa pada hari tersebut. Hari ni, hari Jumaat ni, hari minggu terakhir kita buat program, demikian contoh. Pengisian dia tu terkadang pada hari tersebut karaoke, minta maaf, terpaksa sebut benda ni. Dan ini berlaku hari Jumaat, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumaat, hari yang tidak layak untuk kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumaat untuk hari kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat untuk hari untuk kita mempertingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada hari tersebut kita buat program-program yang melarakan. Program-program subhanallah. Bagi saya tidak elok terkinja-kinja di hadapan pentas, menyanyi, bermusikal, atau lain-lain daripada perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi pada hari Jumaat, hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari yang sekalian makhluk takut pada hari tersebut. Kena kiamat pada hari tu, nak kira-kira macam mana ketika tu? Allahu Rabbi, nak kira-kira macam mana? Astaghfirullahalazim. Baik. Dah. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada satu riwayat yang lain, dan bermula sebaik-baik hari yang naik matahari padanya pada hari, dimerdekakan Allah Ta'ala padanya pada hari Jumaat 600,000 pemerdekaan daripada api neraka. Allahu Rabbi. Ini hari Jumaat istimewa sungguh. Hari Jumaat sangat-sangat istimewa. Di mana hadisnya menyebutkan hari Jumaat ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati 24 sa'ah. Laisa fiha sa'atun
illa walillahi fiha 600,000 atiqin minan nar. Sesungguhnya hari Jumaat itu, kata Nabi SAW, dan pada malam Jumaat itu, kata Nabi SAW, hari dan malamnya ada 24 jam. Tidak ada 1 jam pun yang berlalu pada hari Jumaat itu kecuali bagi Allah Ta'ala itu padanya 600,000 pemerdekaan ataupun pembebasan daripada kalangan hambanya yang berdosa. Hak cerak-cerak masuk dosa, masuk neraka orang ni. Hak pasti-pasti masuk neraka manusia ini, hamba ini. Tapi Allah Ta'ala memerdekakan, membebaskan hamba Allah Ta'ala ini pada hari Jumaat 600,000 daripada api neraka. Tu hari Jumaat. Setiap jam ada sahaja yang dibebaskan oleh Allah Ta'ala daripada kalangan hambanya yang wajib masuk neraka, dibebaskan oleh Allah Ta'ala, disapu akan namanya daripada menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikhabar gembira. Dan mudah-mudahan kita semua adalah ahli syurga. Cuma nak menceritakan kelebihan hari Jumaat hari ini, hari Allah Ta'ala membebaskan hamba-hambanya yang tercatat hambanya adalah daripada kalangan ahli neraka. Allah sapu, bebaskan, merdekakan orang ini daripada neraka. Tapi kalau kita buat maksiat hari itu, kira-kiranya macam mana? Tak layak. Sungguh tak layak. Sungguh tidak layak kita melakukan maksiat pada hari Jumaat ini. Allahu Akbar. Barang siapa mati padanya pada hari Jumaat, disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya, bagi barang siapa yang mati pada hari Jumaat, pahala syahid. Dapat pahala syahid besar. Dan dipeliharakan daripada fitnah kubur mereka yang meninggal dunia pada hari Jumaat. Man mata yaumal Jum'ati wukiya azabal qabri. Sesiapa yang mati pada hari Jumaat, Allah Ta'ala memeliharanya daripada azab kubur. Ini khabar gembira. Mereka hak mati pada malam Jumaat, pada hari Jumaat, khabar gembira daripada Nabi SAW menjadi dalil menunjukkan seseorang itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antara alamat orang ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita cita-citalah untuk meninggal pada hari Jumaat ini, hari yang mana hari mereka yang meninggal pada hari tersebut maka dibebaskan daripada terkena azab kubur. Terpelihara daripada terkena azab kubur. Mudah-mudahan kita semua mendapatkannya, insya-Allah. Azan dulu, silakan.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan sunat manakala kita tahu kelebihan-kelebihan yang ada pada hari Jumaat. Banyaklah dalam hadis-hadis yang lain berkaitan dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada hari Jumaat. Antaranya wal jumu'atu ilal jumu'ati kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair. Hari Jumaat, daripada hari Jumaat ni kepada hari Jumaat yang minggu hadapan yang akan datang, celah-celahnya adalah kafarah, pembebasan ataupun pengampunan, menjadi penghapus dosa kepada seseorang selama mana dia tidak melakukan dosa besar. Lebihnya hari Jumaat ni, hebatnya hari Jumaat ni, kelebihan-kelebihannya. Banyak lagi kelebihan-kelebihan yang telah dihimpunkan oleh para ulama berkaitan dengan hari Jumaat ini, sehingga dibukukan ataupun dibuat satu kitab yang menyatakan tentang kelebihan hari Jumaat. Terlalu banyak. Lalu tu manakala kita tahu kelebihan hari Jumaat, dan sunat membanyakkan membaca selawat pada harinya hari Jumaat dan pada malamnya malam hari Jumaat. Banyakkanlah kita berselawat. Di antara sunat-sunat yang hendaklah kita lakukan pada hari Jumaat dan malam Jumaat, banyakkan selawat pada Nabi SAW. Mana Nabi bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal Jumaah fa'aksiru alayya minas salah fihi fa inna minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seafdah-afdah hari bagi kamu ialah hari Jumaat. Hari Jumaat hari yang paling afdah. Maka kata Nabi, fa'akthiru, perbanyakkan oleh kamu. Rasulullah memesan kepada kita, Rasulullah memerintahkan kepada kita, Rasulullah memberi seolah-olah kita kata, hei, pujuk kita, banyakkan oleh kamu berselawat ke atas aku. Hari Jumaat hari untuk kita memperbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumaat, hari Jumaat ni khas, hari untuk kita banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kata, banyakkan oleh kamu selawat pada aku, sesungguhnya selawatmu, hakmu dak selawat pada aku tu diperlihatkan oleh Allah kepada aku. Aku tahu, malaikat akan bagi tahu pada aku, ya Rasulullah, tu Muhammad bin sekian. Oh, dia selawat padamu ya Rasulullah. Oh, ni umat aku ni. Oh, seolah-olah begitu. Gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tahu seorang demi seorang daripada kalangan umatnya yang berselawat kepadanya. Dan kita selawat dalam keadaan riak sekalipun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amalan-amalan yang lain kalau buat dengan secara riak, nak menunjuk-nunjuk, tak diterima. Tapi selawat, kata ulama, nak menceritakan keutamaan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan riak sekalipun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Jumaat, hari yang untuk kita memperbanyakkan selawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan membaca surah Al-Kahfi. Baca surah Al-Kahfi hari Jumaat ataupun malam Jumaat, baca surah Kahfi. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang baca surah Kahfi ni daripada kakinya bercahaya sehingga ke atas langit sana. Bercahaya kaki dia. Orang ni bercahaya sampai ke langit sana. Nur mereka yang membaca surah Al-Kahfi.
kahfi pada hari Jumaat. Kita baca Yasin. Yasin pun boleh. Yasin pun boleh. Siapa yang baca Yasin pada hari Jumaat, pada malam Jumaat, ghufira lahu, diampunkan baginya dosa. Boleh juga. Dan kahfi pun jangan tinggal. Ada kelebihan-kelebihan masing-masing. Yang penting ianya adalah suatu kebaikan, kebajikan, amal ibadat kepada kita. Setengah tu melarang baca Yasin, seolah-olah Yasin ni adalah salah satu daripada maksiat kepada Allah. Na'udzubillah. Lawan sampai begitu rupa. Tak boleh. Masuk neraka. Bid'ah umpamanya. Baca Yasin ni, apa dia pernah baca Yasin ni? Ayat Quran ke karaoke nak tanya dulu? Baca Yasin ni apa baca Yasin? Tidak ayat Quran Kenapa jadi sampai begitu rupa lah? Tak kena tu. Tak betul tu. Ni penyakit dia panggil. Penyakit hati. Banyakkan ibadat pada hari Jumaat. Baca kahfi, baca Yasin, baca Quran dan lain-lain daripadanya. Apa lagi? Sikit lagi. Dan sunat mandi, meniatkan bagi sunat Jumaat. Mandilah hari Jumaat tu. Mandi sebagaimana kita mandi wajib. Cuma ni mandi sunat Jumaat. Gugur dosa kelebihan dia. Dan berpagi-pagi kepadanya, kepada solat Jumaat. Gi awal. Jangan lewat-lewat. Gi solat Jumaat. Gi awal. Dan membanyakkan mendengar kepada khutbah. Jangan lalah ketika mana khutbah duk baca. Dengar, tumpu kepada bacaan khutbah yang dibaca. Habis dan setengah daripada bid'ah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.